السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا عليم وبك نستعين. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. Jadi alhamdulillah yang dihormati seluruh pimpinan masyarakat, pengurusan masjid, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya yang telah diberi kepada kita. Dan kita bersyukur kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik dan hidayah melainkan Allah. Kepada Allah lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan seluruh umat manusia, berjayanya seseorang itu ataupun tidak berjayanya seseorang itu adalah terletak pada sejauh mana sesuatu manusia individu itu dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh itulah kejayaan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ni berjaya apabila dia mencapai satu syarat yang Allah Taala telah meletakkan dalam Quran, iaitu wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Tapi tuan-tuan, nak cerita syurga neraka ni, cerita lepas mati, tak ada siapa pun boleh tahu aku ahli syurga. Siapa pun tak tahu. Kerana tidak ada jaminan kepada siapa-siapa pun. Oleh kerana tak ada jaminan, tidak ada siapa boleh mendabik dada aku ahli syurga. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat benda betul tapi benda tu tak betul. Kadang-kadang kita rasa benda tu kecil tapi besar di sisi Allah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat yang lain Allah Taala menyentuh lagi tentang kejayaan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia berjaya dengan satu kejayaan yang besar. Jadi selamat daripada neraka, masuk syurga tu Allah Ta'ala sebut berjaya sekali ya. Tetapi orang yang taat Allah, taat Rasul, Allah Ta'ala sebut berjaya tu dengan penuh takkid,
Takkid makna penekanan. Dia berjaya dengan satu kejayaan yang besar. Dia berjaya dengan satu kejayaan yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah maksudnya. Supaya semua manusia berjaya di sisi Allah. Supaya semua manusia terselamat daripada azab Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini maksud. Tak ada maksud yang lain. Mengajak manusia semata-mata kepada Allah. Menggunakan segala apa daya upaya untuk supaya manusia kembali kepada Allah. Sebab itulah kalau orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak berpolitik, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah politik yang paling bijak sekali. Sebab politik Nabi menggunakan seluruh usaha, daya dan upaya supaya semua manusia mentaati perintah Allah, kembali kepada Allah. Itu politik Rasulullah. Cara dia adalah dengan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dakwah ini berjumpa orang. Berjumpa orang yang tak suka. Orang yang suka pun jumpa, orang yang tak suka pun jumpa. Itu cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kisah-kisah sahabat. Bacalah kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang meriwayatkan pada zaman jahiliyah Rasulullah telah pergi daripada rumah ke rumah, khemah ke khemah. Bila musim haji, khemah ke khemah, kumpulan manusia kepada kumpulan manusia, mengajak manusia kepada Allah. Di Mekah, rumah ke rumah, mengajak manusia kepada Allah. Sampai satu tahap orang kafir musyrikin ni risau dan takut. Makin lama makin ramai orang masuk Islam. Makin lama makin ramai orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut, mereka risau. Mereka pakat-pakat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia tak mengaku Rasulullah tu, dia kata ya Muhammad. Kami tawarkan kepada Tuhan. Tuhan nak apa? Kami tawarkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan nak wanita, kami kumpul wanita cantik bagi pada. Kalau Tuhan nak harta, kami beri harta, jadikan Tuhan orang yang paling kaya. Kalau Tuhan nak kuasa, kami beri lantik Tuhan jadi ketua kami. Tapi syaratnya kami nak Tuhan berhenti menyeru manusia, ajak manusia masuk Islam. Berhenti ajak manusia kepada Allah. Tak ada syarat lain. Satu sahaja syarat tu tuan-tuan. Tu je syaratnya. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu? Kalau kamu boleh bagi aku matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tak akan berhenti. Sama ada apa? Sama ada aku hancur, binasa, ataupun Allah menzahirkan kejayaan. Tak ada yang ketiga. Tak adalah Rasulullah kata, tak apalah, terimalah dulu kuasa lah. Nanti dia ada kuasa, kita slow-slow lah, sembunyi-sembunyi kita dakwah. Kan? Tak ada tuan-tuan. Jadi Rasulullah tolak kuasa, Nabi tak mau kuasa. Betul ke? Bukan Rasulullah tak mau kuasa. Rasulullah SAW nak kuasa. Tapi Rasulullah nak kuasa tanpa syarat. Faham tak? Rasulullah bukan tak nak kuasa. Nak kuasa, tapi nak kuasa tanpa syarat. Sebab kuasa yang mereka beri itu bersyarat. Boleh jadi kaya, boleh jadi pemerintah, boleh, tapi syarat.
jangan buat dakwah. Itu kuasa bersyarat. Rasulullah tak mau, dia suruh tolak. Tak apa. Nabi teruskan buat dakwah, teruskan berdakwah, teruskan dakwah. Apa sahaja yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak berhenti. Tetapi akhirnya Allah bagi tak kuasa itu kepada Rasulullah. Allah bagi, tuan-tuan. Bukan sahaja Rasulullah dapat menguasai Mekah, Madinah, bahkan seluruh tanah Arab sebelum Rasulullah wafat. Seluruh tanah Arab dah masuk Islam. Sebelum Rasulullah wafat, seluruh tanah Arab lagi Allah Ta'ala bagi. Kalau ikutkan kuasa yang asal ni yang nak diberi pada Nabi itu Mekah aja. Itu pun bersyarat. Tapi Nabi tolak mentah-mentah. Jadi bijak tak politik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bijak tak? Jadi sebenarnya tuan-tuan, dakwah ini adalah satu medan politik yang paling bijaksana. Kerana itu medan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan kuasa, supaya dengan kuasa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manusia seluruhnya kepada Allah. Kuasa tanpa syarat. Tanpa apa bersyarat. Syaratnya satu je. Kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Ikut Al-Quran dan ikut Al-Hadis. Itu je, tak ada lain. Itulah panduannya kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah terus melakukan dakwah, terus mengajak manusia kepada Allah, membaiki akidah manusia. Tak berhenti. Semakin lama semakin ramai, semakin lama semakin ramai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah tak mahu, menolak. Tentangan demi tentangan. Nabi berhenti tak? Tak berhenti. Tak pernah putus asa. Allah Ta'ala bagi hidayat kepada orang Madinah. Orang Madinah menerima Rasulullah. Orang Madinah terima Nabi. Orang Madinah terima Nabi. Rasulullah hijrah ke Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jadi pemerintah di Madinah. Kuasa tanpa syarat. Faham tak? Sehingga semakin lama orang memeluk Islam semakin ramai. Daripada mana orang memeluk Islam jikalau tidak adanya dakwah itu? Islam menjadi semakin kuat dan akhirnya pada tahun berlakunya Fatah Mekah, maka kota Mekah telah jatuh di bawah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dahulu Nabi dah ditawarkan untuk menjadi pemerintah di Mekah, tapi Nabi tolak bulat-bulat. Sebab apa? Sebab kuasa yang nak diberi itu bersyarat. Syaratnya jangan buat dakwah. Jadi Nabi tolak mentah-mentah. Akhirnya Nabi dapat tak kuasa itu? Dapat. Inilah kebijaksanaan. Kan? Kebijaksanaan siasah politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang paling besar adalah dakwah menyeru manusia kepada Allah. Kan? Orang yang buat dakwah ni dia tidak gagal, dia berjaya di sisi Allah. Sentiasa berjaya. Ada nabi-nabi tidak ada pengikut, nabi itu berjaya. Ada nabi yang satu orang pengikut, nabi itu berjaya. Ada nabi yang beberapa orang pengikut, dia berjaya. Ada nabi yang pengikut dia sikit, dia berjaya. Ada yang pengikut dia ramai, dia berjaya. Apa juga keadaan apabila kita termasuk dalam golongan manusia yang menyeru kepada Allah, kita berharap kitalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada umat ini untuk membaiki keyakinan dan akidah kita kepada Allah. Itu ialah asas. Satu asas kepada usaha yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asasul asas. Asasul asas, benda yang paling asas ialah nak membaiki akidah, membetulkan keyakinan umat. Di dalam satu hadis jelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu,
an Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis kursi, Allah SWT berfirman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis kursi daripada Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, fala tazalamu, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Maksud dia, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling adil. Tidak akan berlaku zalim walaupun sedikit. Inni haramtu zulma ala nafsi, aku dah haramkan kezaliman atas diri. Maka Allah Ta'ala memerintahkan perkara yang sama kepada hamba-hamba Allah, iaitu fala tazalamu, janganlah kamu buat zalim. Allah tak zalim. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah sikit pun tak menzalimi manusia, tetapi yang zalim ni ialah manusia sendiri yang melakukan kezaliman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman lagi, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah sesat. Kamu semua adalah sesat. Fastahduni ahdikum, maka kamu mintalah hidayah dan petunjuk kepada aku, maka aku akan beri hidayah dan petunjuk kepada kamu. Fastahduni ahdikum. Jadi perkara pertama yang Allah Ta'ala suruh kita minta kepada Allah adalah hidayah. Hidayah adalah keperluan manusia yang paling penting. Dengan hidayah manusia mengenal Allah. Cahaya hidayah itu. Apa maksud hidayah? Huda, hadi, hidayah. Hidayah maksudlah petunjuk. Maksudnya hidayah petunjuk. Mendapat petunjuk daripada Allah, petunjuk ke jalan yang lurus, petunjuk untuk mendekati Allah, petunjuk untuk mentaati perintah Allah, petunjuk untuk meninggalkan larangan Allah. Timbulnya kesedaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan amal yang saleh, untuk meninggalkan dosa maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah dia hidayah. Hidayah ini tuan-tuan, Allah suruh kita minta. Bila Allah suruh kita minta, makna dia hidayah ini perlu diusahakan. Macam mana kita minta rezeki dengan Allah kan? Kita minta rezeki dengan Tuhan, kita usaha cari rezeki juga. Kita minta hidayah dengan Allah, kita pun perlu usahakan atas hidayah. Usahakan supaya kita ni mendapat hidayah petunjuk, keluarga kita ni mendapat hidayah dan petunjuk. Hidayah ni benda yang perlu diusahakan. Bagaimana nak usaha atas hidayah? Kita letakkanlah diri kita dalam suasana yang baik. Kita bergaullah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mana dapat menunjukkan kepada kita jalan kepada kebaikan. Itu usaha hidayah. Cari suasana yang baik, tinggalkan suasana yang lalai.
Kan? Bila berada dalam jemaah-jemaah yang baik, kita duduk dalam jemaah, maka kita duduk dalam suasana hidayah, dalam suasana amalan. Itu usaha untuk supaya hidayah itu bertambah. Dan kita meminta kepada Allah hari-hari hidayah. Dan itu yang kita diperintahkan. Hari-hari kita solat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita baca doa kunut, kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah seperti mana orang yang Engkau telah berikan mereka hidayah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wahdini. Berilah kami hidayah. Dalam doa-doa, dalam solat kita ni banyak sangat doa minta hidayah petunjuk daripada Allah. Tapi tuan-tuan, hari ini sayang, 1000 kali sayang. Kenapa manusia menganggap keperluan kita makan minum, hajat kita di dunia ni makan minum tempat tinggal, tapi kita lupa hajat kita yang paling besar, iaitu kita perlukan kepada hidayah, petunjuk daripada Allah. Kan? Kalau kita ada makan minum pakai yang cukup sekalipun, tetapi tidak ada hidayah petunjuk daripada Allah, maka kita rugi di sisi Allah. Yang paling penting ialah hidayah. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, kurangnya hidayah kepada kita. Itu Rasulullah risau. Dalam satu hadis jelaskan ma akhsha, aku tak takut, tak risau, alaikumul faqr, aku tak risau kamu ni hidup susah, fakir ke apa. Rasulullah kata aku tak risau sangat. Walakin akhsha, tapi aku risau ni ayyumsata dunya kum, bahawasanya kamu dilapangkan, dimewahkan dengan dunia, lalu kamu berlumba-lumba untuk dapatkan dunia seperti mana orang-orang sebelum kamu berlumba-lumba. Fatanafasu kama tanafasu man kana qablakum, kamu berlumba-lumba macam mana orang sebelum kamu berebut-rebut, berlumba-lumba, berebut-rebut nak cari dunia. Kamu lalai meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan dosa. Itu yang aku risau, yang aku takut. Kan Rasulullah beritahu, kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umat dia dapat mengenal Allah. Umat dapat mengenal Allah. Inilah hakikat perjalanan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Satu perjalanan hidup. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah kamu ini orang asing ataupun orang yang berada di dalam perjalanan. Itu dia. Kun fid dunya, hiduplah kamu dalam dunia seperti itu. Allahu akbar. Kita ni jauh sangat sebenarnya itulah hakikatnya. Jadi dalam hadis itu dijelaskan, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kamu semua ni sesat. Maksud kamu ni sesat apabila kamu tidak mengenal Allah, tidak mengenal pencipta kamu. Itu sesat. Illa man hadaituhu, melainkan orang yang aku beri petunjuk kepada dia. Orang yang aku beri petunjuk, iaitu petunjuk untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, menyembah Tuhannya. Fastahduni ahdikum, Allah berfirman, mintalah hidayah kepadaku, aku beri hidayah kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arid illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku,
kamu semua ni tidak ada pakaian telanjang. Mintalah pakaian kepadaku, maka aku bagi pakaian kepada kamu. Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni lapar, tak ada makanan. Kamu minta makanlah kepadaku, aku beri makan kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kita mohon hidayah kepada Allah, maka Allah Taala suruh kita keperluan dan hajat hidup kita dekat dunia ni pun Allah suruh kita minta kepada Allah supaya kita ni tahu yang memberikan segala-gala ni siapa adalah Allah. Kamu semua lapar, tak ada makanan, minta makanan padaku, aku beri kamu makan. Kamu semua tak ada pakaian, minta pakaian kepadaku, aku beri kamu pakaian. Sebab apa? Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak ada pakaian. Manusia dilahirkan ke dunia tidak ada makanan. Lahir-lahir dah menangis nak susu. Tetapi Allah Ta'ala dah sediakan. Allah dah sediakan segala hajat dan keperluan manusia ni. Allah dah sediakan. Allah dah sediakan. Allah akan cukupkan. Rezeki ni Allah dah jamin dah. Selagi mana satu orang tu hidup kat dunia, selagi itu dia akan dapat rezeki. Allah dah beri. Tapi Allah suruh minta kepada dia. Sebab apa? Supaya kita yakin yang memberi kita rezeki ni adalah Allah. Bukan usaha ikhtiar kita. Tapi yang bagi rezeki hakikat ni adalah Allah. Ada orang usaha ikhtiar tapi dapat sikit. Ada orang tak usaha pun Allah nak bagi dia banyak. Ya. Allahu Akbar. Dan Allah SWT tahu. Jadi hajat manusia. Manusia ni, keperluan asas manusia yang paling asas dalam kehidupan dunia ni dua je. Dalam hadis disebut, iaitu makan dan pakaian. Dua. Sebab dengan dua perkara ni manusia boleh hidup dah. Makan pun tak perlu lebih-lebih, makan sikit pun cukup. Bila makan lebih jadi penyakit, jadi susah pula. Makan sikit pun cukup. Makan dan pakai tu. Tempat tinggal bukan lah. Tempat tinggal bukan. Tak sebut pun tempat tinggal. Sebagai manusia kita katalah tempat tinggal tu sebagai hajat kita, keperluan kita juga. Betul tak? Betul. Tapi untuk manusia hidup ni tuan-tuan, tak ada tempat tinggal pun boleh hidup. Faham tak tuan-tuan? Untuk manusia hidup, tak ada tempat tinggal pun boleh hidup. Pasal apa? Kalau tidak, kenapa ada orang tinggal bawah jabatan? Ada orang tak ada rumah, boleh dia hidup. Ada yang hidup sampai 10 tahun, 20 tahun tak ada rumah pun. Tapi makan pakai tu kena ada. Sebab dua tu ialah keperluan manusia yang paling asas. Tapi tuan-tuan, kata kalau satu orang tu tidak ada hidayah, tidak mengenal Allah, walaupun dia memiliki harta sebanyak mana pun di dunia ni, dia langsung Allah Ta'ala tak pandang. Tak ada nilai di sisi Allah. Sebab dia telah terluput satu keperluan hajat manusia yang paling besar, iaitu hidayah. Hidayah mengenal Tuhan, hidayah mengenal Allah. Jadi dalam manusia nak mencari keperluan manusia ni, makan, pakai, keperluan manusia ni tuan-tuan, maka manusia ni kadang-kadang tak lari daripada salah dan silap. Maka dalam hadis ni Allah Ta'ala sebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu semua ni hamba-hambaku ni, kamu ni buat salah
kamu ni buat silap, kamu ni buat salah, buat silap. Malam siang kamu buat salah, kamu buat silap, kamu buat dosa. Kerana Allah tahu manusia ni lemah, tak lepas daripada salah dan silap. Tapi Allah Ta'ala tahu manusia ni begitulah keadaan dia, maka Allah beri tawaran kepada manusia, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku, wahai manusia, boleh mengampunkan dosa kamu keseluruhannya. Tapi Allah suruh kita apa? Allah nak ampun dosa kita, tuan-tuan. Kita buat salah silap, Allah nak ampun dosa kita, tuan-tuan. Tapi Allah suruh kita buat kata sikit je, iaitu fastaghfiruni. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu mohonlah keampunan kepadaku, aku ampunkan kamu. Bertaubatlah kepadaku, aku terima taubat kamu. Selagi mana nyawa tak sampai di kerongkongan, selagi mana matahari tak terbit sebelah barat, selagi itulah insya-Allah kita bertaubat, kita memohon keampunan, Allah ampunkan dosa kita. Allah Maha Pengampun. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah keampunan kepada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah suruh kita minta hidayah kepada Allah. Keperluan kita, hajat dunia kita, kita minta kepada Allah. Dan kita perlu kembali kepada Allah, memohon keampunan kita terhadap Allah. Dan dalam hadis ini juga Allah Ta'ala menjelaskan, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajuli wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi sesuatu manfaat kepada aku walaupun kamu cuba melakukannya. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepada aku walaupun kamu cuba melakukannya. Maksud dia apa? Maksud dia, Allah nak bagi tahu, wahai hamba-Ku, kalaulah golongan terawal hingga golongan terakhir daripada kamu, daripada kalangan manusia dan jin, daripada Nabi Adam sampai kiamat, kamu semua seperti satu orang lelaki yang paling baik di kalangan kamu. Semua baik macam Nabi belaka. Semua manusia ni macam Nabi belaka. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beritahu, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Perkara tersebut tidak akan dapat menambahkan kekuasaan dan kerajaan aku sedikit pun. Pasal apa? Allah Maha berkuasa. Allah tidak berhajat kepada sembahan makhluk dia. Kalaulah asbab daripada manusia ni seluruhnya jadi orang Islam, taat perintah Allah, baik macam Nabi, barulah Allah Ta'ala jadi Tuhan yang Maha berkuasa,
kalau manusia tak mahu sembah Allah, Allah ni tak ada kuasa. Kuasa Allah terjejas, bermakna Tuhan ni berhajat kepada makhluk. Tapi Allah tak berhajat kepada makhluk. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu semua ni baik, macam mana sekalipun, semua macam Nabi sekalipun, tak akan dapat menambahkan kerajaan dan kekuasaan aku dah. Sebab memang Allah Ta'ala dah maha kuasa, nak tambah apa-apa lagi. Dan kalaulah kamu semua, daripada golongan terawal hingga yang terakhir, daripada Nabi Adam sampai kiamat sekalipun, manusia dan jin semua sekali, kamu semua ni seperti satu orang lelaki yang paling jahat di kalangan kamu. Semua jahat. Contoh jahat macam Fir'aun belaka. Semua jahat macam Fir'aun. Maka perkara tersebut tidak akan dapat mengurangkan kerajaan aku sedikit pun. Faham tak tuan-tuan? Makna dia, kalau semua manusia jahat macam Fir'aun, tak mahu sembah Allah, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap Rabbul Alamin, tetap maha berkuasa, menciptakan segala-galanya, tetap boleh buat apa saja. Allah tetap maha berkuasa. Itu maksud dia. Wahai hamba-Ku, kamu walaupun kamu cuba nak memberi manfaat kepadaku, kamu tak akan dapat memanfaatkan aku. Walaupun kamu cuba memudaratkan aku, kamu tak dapat memudaratkan aku. Makna dia, apa sahaja yang makhluk lakukan, Allah Subhanahu wa taala Hus-Samad. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk, semua makhluk berhajat kepada Allah. Inilah maksud daripada akidah dalam sifat 20 tu yang disebut istighna'ul ilahi an kulli ma siwah. Allah tidak berhajat kepada terkayanya Tuhan itu daripada setiap yang selain daripadanya. Mana dia? Allah tidak berhajat langsung kepada makhluk. Tidak perlukan langsung kepada makhluk. Tak berhajat langsung kepada makhluk. Tak perlukan langsung kepada makhluk. Sikit pun tak perlu. Jadi dalam hadis ni Allah nak beritahu pada manusia seluruhnya, kamu buat perangai macam mana manusia, kalau kamu buat jahat, kamu buat ingkar, yang ruginya kamu, aku tak rugi sikit pun. Itu maksudnya. Kalau kamu taat pada perintah aku, yang untungnya kamu. Aku punya kerajaan, aku punya kuasa ni tak bertambah pun. Sebab memang Allah Ta'ala dah maha kuasa, tak perlu pada makhluk pun. Infinity, tidak ada had, batasan kuasa Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah daripada golongan terawal hingga terakhir daripada manusia dan jin, kanu ala fi sa'idin wahid, kamu semua berada di satu padang yang sangat luas, berkumpul semua manusia, jin dan manusia, daripada Nabi Adam sampai kiamat, manusia dan jin seluruh sekali berkumpul. Fas'aluni, kamu minta kepadaku, berdoa kepadaku, fa'atatu kullu wahidin ma sa'ala, dan ditakdirkan aku bagi semua yang kamu minta. Ada orang nak mah besar dunia, ambil semua yang minta tu aku bagi. Allah Ta'ala beritahu, ma naqasa mimma indi, tidak akan kurang sedikit pun daripada khazanah yang ada di sisi aku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, melainkan seperti jarum celup dalam air laut ni, sikit pun tak kurang kuasa Allah. Allah maha berkuasa, khazanah Allah sangat luas, tidak ada batasannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hi a'malukum ukhsiha lakum summa wafiha iyyakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kamu aku telah hitungkan dengan sempurna untuk kamu. Kemudian aku akan balas setiap amal perbuatan kamu dengan sempurna. Apa saja yang dibuat semua Allah Ta'ala bagi full. Allah bagi balasan yang sempurna, Allah bagi. Dan ingat, faman wajada khaira,
Barang siapa mendapati balasan dia baik, dia dapat buat amal baik, falyahmadillah, hendaklah dia puji Allah. Kenapa? Allah sayang dia, Allah bagi hidayah kepada dia, bagi taufik kepada dia, maka dia buat amal, Allah bagi dia ganjaran. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati dia melakukan amalan yang selain daripada itu, amalan dia buruk disebabkan pilihan dia sendiri, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia cela siapa-siapa melainkan diri dia sendiri, kerana itu adalah pilihan dia sendiri. Orang yang tak nak taat perintah Allah, tuan-tuan, Allah kira dia ingkar kepada Allah apabila itu pilihan dia. Kalau satu orang ni dia terpaksa, dia tidak ada pilihan, itu Allah maafkan. Tapi kalau satu orang tu buat benda tak baik dengan pilihan dia sendiri, maka itulah Allah Ta'ala kata fala yalumanna illa nafsah. Kalau kamu dapati balasan kamu buruk, jangan kamu salahkan dan cela siapa-siapa, marahlah diri sendiri, cela dah diri sendiri. Itu pilihan kamu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud kehidupan kita yang sebenarnya adalah kita semua nak menuju kepada Allah, nak kembali kepada Allah. Maka perlulah kita buat persiapan yang secukupnya untuk kita berjumpa dengan Allah, menguatkan iman, meningkatkan ketakwaan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Carilah hidayah itu. Duduklah dalam suasana yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Kadang-kadang kita nak mendapatkan hidayah ini, perlulah kita meninggalkan seketika suasana dunia kita, suasana yang melalaikan kita. Suasana dunia ni melalaikan, suasana berniaga dunia ni melalaikan. Betul tak? Ya, betul. Kalau tidak, kenapa dalam hadis disebutkan ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat yang paling Allah Ta'ala suka adalah masjid. Tempat yang paling Allah Ta'ala benci dan tak suka adalah pasar. Kenapa tak sebut tok pekong, kuil Hindu? Kenapa? Itu tempat manusia syirikan Allah. Kata Allah, kenapa sebut pasar? Kata ulama, kerana kuil Hindu tok pekong, orang Islam tengok pun tak faham. Faham tak? Tetapi pasar ni, dia tempat melalaikan. Pasar ni semua, shopping mall, shopping kompleks, kedai runcit, pasar malam, pasar tani, semua termasuk lah. Tapi pasar ni semua orang pergi, tuan-tuan. Orang baik pergi, orang tak baik pergi, orang soleh pergi, orang tak soleh pergi, semua pergi belaka. Keperluan hajat dunia kita kan, semua pergi belaka. Dan ia melalaikan kita. Maknanya ia boleh menyebabkan orang-orang yang beriman ini tinggalkan amalan, melalaikan bila sibuk dengan dunia, tinggalkan akhirat. Sebab itulah doa yang saya dengar yang paling besar sekali pahala lah doa masuk pasar. Doa yang lain ni pahala dia banyak, tapi doa masuk pasar tu paling banyak sebab Allah Ta'ala bagi sejuta kebaikan. Tapi doa masuk pasar yang kita paling selalu tak ingat nak baca, tuan-tuan. Siapa tahu doa masuk pasar, kita muhasabah diri kita. Setiap kali saya masuk pasar, pergi kedai, berapa kali saya dapat amalkan? Saya yakin 10 kali kita pergi, belum tentu sekali kita boleh baca. Sebab kita nak pergi pasar, kita dah ingat dunia lah. Bila sampai, kita tak ingat. Kalau pergi masjid, orang ingat. Sebab pergi masjid memang nak ingat Allah. Tapi pergi pasar, memang payah. Sebab tu satu orang sahabat bila belajar doa masuk pasar, pergi pasar tu, bukan sebab nak beli barang, nak baca doa. Doa dia mudah. Kalau boleh hafal terus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama je dalam zikir wirid lepas solat tu. Cuma dia ada tambah sikit, yuhyi wa yumit, tambah sikit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Saya ulang sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasal baca doa ni Allah bagi sejuta kebaikan. Sebab apa besar sangat doa masuk pasal ni pahala dia? Sebab di tempat orang lupakan Allah, kita berjaya ingat Allah. Allah sangat suka, Allah sangat sayang. Tempat mana saya lalai daripada aku boleh ingat aku. Allah sayang, bagi banyak, Allah bagi banyak. Jadi pasal tempat kita lalai, maka itulah tempat Allah Ta'ala paling tak suka. Orang soleh pergi tempat tu dan sehingga lupakan Allah. Kan? Di situlah terbitnya ada dosa, maksiat dan sebagainya. Kan? Begitulah juga perkara-perkara yang melalaikan kita. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala sebut anak isteri ni juga melalaikan kita? Tidak, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam surah Taghabun, fahdaruhum innama, Allah sebut amwalukum wa auladukum. Dalam ayat lain, wa azwajukum aduwwan lakum. Allah sebut harta kamu, isteri kamu, anak kamu ini musuh kamu. Apa maksud musuh kamu ni? Sebab dia ni musuh menyebabkan kita lalai daripada Allah. Harta ni menyebabkan kita lalai daripada Allah. Kadang-kadang anak isteri dia pun boleh menyebabkan kita lalai daripada Allah. Sebab lalai ni Allah kan ini musuh kamu untuk kamu menuju kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Betul. Fahzaruhum. Maka Allah Ta'ala kata berhati-hatilah. Berhati-hati. Bukan salah ada anak, ada isteri, ada harta, tak salah. Itu sunnah juga. Kan? Tetapi bagaimana dengan kita ada anak, isteri, harta, dia tidak boleh mengganggu kita daripada melupakan Allah. Maka perkara-perkara ni tuan-tuan kadang-kadang boleh menyebabkan iman kita lemah. Maka kita perlulah meninggalkan seketika anak, isteri, harta, kedai, kebun penyambat ni sementara. Sementara kita berada dalam suasana yang baik, duduk dalam suasana yang baik untuk kita belajar. Belajar apa? Belajar iman yang betul, akidah yang betul. InsyaAllah asbab daripada usaha ini, macam mana kita doa hidayah, itulah dia usaha atas hidayah kita supaya bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada hari Rabu, hari Jumaat, hari Sabtu nanti, satu jemaah 3 hari akan keluar daripada sini. Siapa-siapa yang berminat boleh beritahu insyaAllah. Kita pergi ke tempat-tempat pedalaman ke macam mana, buat program, duduk. Maknanya kita niat satu je, nak tinggalkan sementara dunia. Kita duduk dalam suasana kalangan orang-orang baik, orang-orang soleh, duduk dalam amalan-amalan baik supaya iman kita meningkat. Itu untuk baiki diri. Orang kata, aku kalau dakwah pun saya tak ada ilmu, macam mana nak keluar dakwah ni, saya pun jahil, banyak salah, banyak sini. Tak, kita niat ni untuk baiki iman kita. Wallahualam. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.